Sampah merupakan bahan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah boleh dikategorikan kepada dua, iaitu sampah domestik dan sampah bukan domestik. Sampah domestik merupakan sampah yang terhasil dari rumah atau dapur seperti botol kaca, beg plastik, kertas dan sisa makanan. Manakala sampah bukan domestik pula adalah bahan-bahan buangan yang terhasil daripada industri, tapak pembinaan, pekedai atau pasar seperti sisa jualan, sisa pembuangan dan sisa pemprosesan kilang. Setiap hari, semua individu termasuk mahasiswa akan menghasilkan sampah atau sisa buangan. Cuma yang membezakan antara individu yang mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar ataupun tidak adalah di mana sampah atau sisa tersebut dibuang. Adakah ia dibuang di tempat yang betul ataupun sebaliknya? Menurut akhbar berita harian bertarikh 16 Jun 2019, setiap hari rakyat Malaysia menghasilkan 37,890 tan sisa, iaitu sekurang-kurangnya 1.17 kilogram bagi setiap individu. Bayangkan jika individu tiada kesedaran dalam isu ini. Mereka berkemungkinan besar akan membuang sampah di merata-rata tempat seperti di sungai, laut, tempat-tempat awam dan sebagainya. Keadaan ini pastinya akan mengakibatkan kesan yang buruk terhadap manusia dan alam sekitar. Oleh itu, semua pihak seperti kerajaan, NGO dan individu termasuklah mahasiswa perlu mengambil langkah untuk menangani isu pembuangan sampah ini. Kesan pertama pembuangan sampah sarap adalah mewujudkan sebuah persekitaran yang kotor. Pembuangan sampah sarap akan menyebabkan sesebuah persekitaran menjadi kotor. Sampah yang mengandungi sisa makanan dan minuman akan menyebabkan persekitaran menjadi busuk dan kotor. Hal ini seterusnya akan menarik perhatian haiwan seperti tikus, anjing dan lalat untuk berkeliaran di kawasan berkenaan. Oleh itu, keindahan sesebuah kawasan akan terjejas. Pembuangan sampah ini akan mewujudkan satu persepsi negatif terhadap penduduk di sesebuah kawasan. Masyarakat luar akan menganggap penduduk kawasan tersebut tidak menjaga kebersihan setempat. Video di sebelah menunjukkan pembuangan sampah sarap yang berlaku di Sungai Kampunaran. Aduan orang ramai, sungai itu dipenuhi sampah sarap yang luar biasa sejak kebelakangan ini. Pelbagai sisa buangan dibuang ke dalam sungai ini, antaranya botol plastik, bekas makanan dan sampah kediaman. Kesan yang kedua ialah berlakunya banjir kilat. Banjir kilat yang berlaku di bandar adalah berpunca daripada pembuangan sampah sarap ke dalam sistem saliran seperti longkang yang menyebabkan sistem saliran ini tersumbat. Hal ini menghalang pengaliran air ketika turunnya hujan. Keadaan ini sama seperti sungai yang tersumbat di mana sungai juga akan melimpah keluar. Ini seterusnya akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Banjir kilat yang berlaku baru-baru ini yang dapat dilihat adalah di Kajang. Hujan lebat yang turun telah menyebabkan beberapa laluan utama di Kajang dinaiki air. Faktor utama adalah saluran utama longkang yang tersumbat. Video di sebelah menunjukkan banjir kilat yang melanda Kajang baru-baru ini. Fahamkan saluran longkang yang tersumbat juga salah satu faktor sehingga aliran air melimpah ke laluan utama. Air dilaporkan mulai surut secara perlahan-lahan dan tidak membabitkan mangsa. Kesan ketiga, wabak penyakit. Pembuangan sampah merata-rata yang dilakukan oleh manusia akan mewujudkan wabak penyakit yang semestinya memberikan impak negatif kepada manusia. Pembuangan sampah seperti tin minuman, beg plastik dan botol akan menyebabkan air takungan berlaku apabila hujan turun. Hal ini akan menyebabkan penyakit denggi berlaku. Pada tahun 2019, kes denggi telah meningkat sebanyak 89.5% yang mewakili sebanyak 72,356 kes denggi di Malaysia. Selain itu, terdapat juga penyakit lain
yang disebabkan oleh pembuangan sampah ini. Sebagai contohnya, penyakit taun dan kecing tikus. Kesan keempat, kepupusan fauna. Pembuangan sampah ini juga mampu menjejaskan kehidupan fauna seperti kehidupan akuatik. Hal ini kerana apabila pembuangan sampah oleh manusia yang tidak bertanggungjawab ke dalam sungai atau laut boleh mencemarkan air. Air yang tercemar akan menyebabkan kepupusan kehidupan di dalam laut atau sungai seperti ikan, udang dan kehidupan akuatik yang lain. Ini juga secara langsung telah menjejaskan rantaian ekosistem hidupan di bawah air. Langkah pertama untuk mengatasi isu pembuangan sampah dalam kalangan mahasiswa UPSI adalah dengan mempelbagaikan atau menambah baik kempen sedia ada. Hal ini kerana kempen-kempen yang dijalankan akan berupaya untuk memupuk nilai-nilai kesedaran serta menimbulkan rasa tanggungjawab dan peka akan isu-isu pembuangan sampah yang telah berlaku. Secara tidak langsung, ia akan menimbulkan rasa sifat cinta akan alam sekitar di samping bijak dalam menguruskan sisa-sisa pepejal. Walaupun Malaysia dilanda pandemik COVID-19 dari tahun 2020 sehingga ke hari ini, namun usaha untuk memupuk nilai-nilai ini tetap diteruskan dengan menjalankan atau menghebarkan kempen seperti kempen pengurusan sampah yang berkesan secara dalam talian seperti di platform YouTube atau Facebook. Misalnya kempen kesedaran akan isu pembuangan sampah atau kempen kita semula yang dijalankan dalam talian. Hal ini disebabkan mahasiswa UPSI memerlukan dorongan daripada pelbagai pihak memandangkan aktiviti-aktiviti berkempen tidak boleh dilakukan secara bersemuka oleh sebab pandemik yang sedang berlaku. Oleh itu, kepelbagaian atau menambah baik kempen sedia ada seperti kempen dalam talian menjadi alternatif untuk meningkatkan tahap kesedaran dan rasa tanggungjawab akan isu pembuangan sampah dalam kalangan mahasiswa UPSI. Langkah yang kedua ialah menguatkuasakan undang-undang. Pengubalan atau undang-undang amatlah penting dalam memastikan kelestarian persekitaran sentiasa bersih, khususnya persekitaran yang berhampiran dengan kawasan kediaman mahasiswa UPSI. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk mencegah aktiviti pembuangan sampah daripada berlaku secara berleluasa atau giat, serta menjadi panduan dan rujukan kepada masyarakat terutamanya mahasiswa UPSI untuk lebih peka akan isu-isu berkaitan pembuangan sampah. Penyediaan hukuman atau denda berkompang untuk pesalah perilaku juga menjadi salah satu usaha untuk mengatasi masalah pembuangan sampah selain mengubah atau menguatkuasakan undang-undang atau akta. Pengenaan denda atau hukuman mengikut akta tertentu seperti Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 menjadi sebuah peringatan dan dijadikan sebagai teladan kepada masyarakat terutama mahasiswa UPSI supaya tidak membuang sampah merata-rata. Menerusi langkah ini, ia dapat mengawal sampah atau sisa-sisa pepejal daripada terbentuk bandar-bandar sampah atau tempat pembuangan sampah secara haram seperti di Bandar Seri Cockfield. Oleh itu, penguasaan undang-undang menjadi langkah-langkah untuk mengatasi isu pembuangan sampah agar mahasiswa UPSI berupaya menjaga serta melestarikan persekitaran untuk sentiasa bersih. Langkah ketiga adalah dengan memberikan pendidikan kepada pelajar dan masyarakat sekeliling tentang isu pembuangan sampah yang berlaku. Di peringkat sekolah, para pelajar boleh didedahkan dengan subjek geografi tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan subjek civic tentang membuang sampah di tempat yang betul. Manakala di peringkat universiti pula, para pelajar boleh didedahkan dengan melaksanakan
kempen kesedaran alam sekitar dan kempen Kita Semula yang dilaksanakan oleh pihak fakulti. Perkara ini dilakukan bagi memastikan mereka sedar dan tahu bahawa sekiranya mereka membuang sampah di tempat yang tidak betul, maka perkara ini akan menjejaskan alam sekitar. Masalah-masalah yang mungkin berlaku akibat pembuangan sampah yang tidak betul juga mungkin boleh dielakkan dengan lebih awal sekiranya mereka mempunyai kesedaran tentang kesan pembuangan sampah merata-rata. Langkah yang keempat adalah memperbanyakkan tong sampah di kawasan sekitar. Pihak Majlis Pembandaran Tempatan boleh menempatkan lebih banyak tong sampah di kawasan-kawasan terutamanya kawasan yang menjadi tumpuan pelancong supaya pembuangan sampah di merata-rata tidak berlaku dan dapat dielakkan. Perkara yang sama juga boleh dilakukan oleh pihak fakulti dengan menempatkan lebih banyak tong sampah. Tong kitar semula juga boleh diletakkan di kawasan sekitar bagi memudahkan pihak pembandaran untuk mengasingkan sampah domestik dan sampah yang boleh dikitar semula. Kesimpulannya, kesedaran terhadap alam sekitar termasuklah tentang isu pembuangan sampah amat penting untuk diterapkan dalam diri setiap individu, termasuklah juga para mahasiswa. Oleh yang demikian, sebagai individu yang bertanggungjawab dan mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar, kita hendaklah memainkan peranan masing-masing dalam usaha untuk menangani isu ini.